tengok kat situ. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mulakan sesi bimbingan ya. Ini ialah siri ulang kaji juga untuk tingkatan 4. Jadi kita menggunakan modul Miasat 1 modul ni dia mengandungi beberapa section lah. Section yang pertama ni kita nak tengok tentang pemboleh ubah ya, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi kita nak buat latih 2B berkaitan dengan pemboleh ubah sahaja. Jadi bila kita dah mahir, baru kita buat step yang seterusnya pula ya. Jadi ubah ni sebenarnya kita dia sangat penting dalam sesuatu atau satu eksperimen tu, kita mesti tahu apa pemboleh ubah dia dan kita mesti boleh kenal pasti yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Dari tingkatan 1 sampai dan sampai bila-bila lah ilmu memang awak akan guna sampai bila-bila. Jadi orang kata sebagai nadi kan, denyutan nadi kan, sebagai nadi kepada ilmu tu sendiri. Maksudnya kalau kita belajar sains, kita tak kenal mana satu ketiga-tiga pemboleh ubah ni, umpama kita tak ada makna lah kita nak belajar sains kan. Jadi ia sebagai nadi jugalah, salah satu perkara yang penting ya. Kalau dekat sini, modul ni yang bagusnya cikgu cerita, dia dah kumpul tau. Maksudnya kalau pemboleh ubah tu dia dah kumpul supaya murid semua mahir sesuatu tu, baru dia next. Macam tu ya. Jadi itulah yang bagusnya lah. Jadi tengok dekat sini soalan 1 ni. Soalan 1 ni kita ambil dari bab 3. Bab 3 tingkatan 4 ya. Jadual menunjukkan kadar denyutan nadi 2 orang murid lelaki dan perempuan. Selepas melakukan aktiviti fizikal, murid perlu berada dalam keadaan rehat sebelum melakukan aktiviti seterusnya. Jadi dia kata dalam aktiviti ni, seorang kita nak tengok murid lelaki, seorang murid perempuan. Mereka ni dah pun melakukan aktiviti fizikal. Contoh aktiviti fizikal berlari ya, berlari mengelilingi dataran. Contoh macam tu ya. Kita bagi dia mungkin 5 minit ya. Tapi dia kena berehat dulu. Dia kena berehat dulu sebelum dia melakukan aktiviti yang seterusnya. Jadi ini ialah keputusan dia BPM seminit. Kita kira kadar denyutan nadi dia dalam masa seminit. Jadi didapati murid lelaki ni denyutan dia 68. 68 saja. Tapi kalau perempuan dia 80. Ni bab 3 bab 3. Jadi bila kita kita nak kenal pastilah pemboleh ubah dia ya. Dekat sini apakah pemboleh ubah yang bergerak balas dekat sini, yang dimanipulasi kat sini. Pemboleh ubah yang dimanipulasi dekat sini ialah murid lelaki dan perempuan kan, iaitu murid. Ya, betul ya.
kita tengok jantina lah kan. Jantina. Okey. Jantina murid ya. Jantina murid. Jadi awak dah boleh tahu ya. Okey. Lepas tu yang bergerak balas dekat sini. Yang bergerak balas. Kalau nak senang tips dia, awak tengok je kolom ni. Yang tadi manipulasi awak tengok kolom ni kan. Okey, kolom 1 ni. Yang ni awak tengok kolom 2 ni. Ini awak salin saja. Kadar denyutan. Okey, boleh tak? Oh, tak boleh tu. Okey. Kita type lah ya. Kadar denyutan. Awak salin je tu kat situ. Terus je. Jawapan dia ada kat situ. Kadar denyutan nadi seminit. Macam tu. Yang bergerak balas. Sebab awak kira kan. Okey, yang dimalarkan ni. Apa rasa-rasa yang kita malarkan yang sama? Yang mesti samalah sebenarnya. Supaya tak menjejaskan. Ada tak? Okey. Kita mesti pilih umur yang sama ya. Maksudnya lelaki perempuan ni dia mesti umur lah. Umur yang sama. Jangan awak pilih contohnya lah seorang perempuan lelaki okey 15. Okey, lepas tu perempuan pula 20 macam tu. Jadi tak berapa tepat lah. Jadi kalau lelaki 15, perempuan 15, 15. Mesti sama umurnya. Sebab kalau dah tu berbeza dah. Ya. Kalau awak pilih umur yang lain nanti tak sama dah keputusan dia. Jadi faktor umur ni mesti awak malarkan lah. Ya, jadi pemboleh ubah dimalarkan ialah umur. Okey, ada lagi tak? Lain tu? Mesti buat juga bagi dia seorang buat berlari kan, seorang berlari, seorang pula seorang pula berjalan perlahan jangan. Okey, jadi mesti kena sama. Jadi okey, dua ni antara satulah awak pilih. Boleh pilih yang mana satu jadi aktiviti fizikal ataupun umur murid ya. Mesti samalah. Okey. Jadi mana-mana satu boleh. Jadi kita dah pun boleh kenal pasti pemboleh ubah tersebut ya. Okey. Seterusnya mari kita lihat. Okey, seterusnya. Okey, ada kawan awak masuk. Sekejap. Nur Syikin ya. Tunggu dia masuk sekejap. Okey, Ikin. Ikin dah masuk ya. Okey, cikgu ambil kehadiran. Okey, itulah salah satu tadi ya. Contoh baru pertama kita buat. Kita buat. Okey, seterusnya. Sekejap mari kita lihat. Okay. Next next. Awak tengok ni dulu soalan dia. Ni tadi. Soalan yang kedua. Cuba awak tengok dulu. Kenal pasti dulu mana satu. Cuba tengok dulu. Macam mana cara nak jawab tu? Boleh? Baca dulu sekejap. Pada yang baru masuk pun sama.
kita nak kenal pasti pemboleh ubah ya. Okey. Satu eksperimen dijalankan bagi mengkaji kesan aktiviti yang berbeza ke atas kadar denyutan nadi ya. Okey. Kadar denyutan nadi. Okey, bagi seorang remaja lelaki. Ni kita dah tetapkan remaja lelaki. Tapi kita nak bagi dia jalankan 2 aktiviti ya. Dua aktiviti apa ni? Secara lepas dia berjalan, dia berlari. Macam tu ya. So, mula-mula okay, kita tengok dia ni dululah. Okay. Apa ni? Mula-mula kita bagi dia berjalan dulu. Jalan, lepas tu contoh kita bagi dia berjalan 5 minit. Lama juga kan? 5 minit ya. Dekat mana? Dekat dataran jugalah. Okey, lepas tu kita kira kadar denyutan nadi dia. Kemudian orang yang sama juga, okey. Kita biar dia rehat dululah. Dia rehat. Lepas tu kita bagi dia berlari. Ni bab 3 juga Kita bagi dia berlari 5 minit. Okey. Jadi lepas tu 5 minit tu kita kira. Kiralah berapa denyutan nadi dia. Jadi itulah keputusan dia. Jadi kita nampak bila dia berjalan tadi, denyutan nadi dia 75. Okey, tetapi selepas dia berlari, kadar denyutan nadi dia menjadi 110. Jadi mari kita kenal pasti apakah pemboleh ubah dia. Okey. Kita kecilkan sikit ya. Okey, supaya kita nampak. Okey, dekat sini. Jadi yang dimanipulasi dekat sini, tadi kita guna murid tu lelaki perempuan kan. Okey, kali ni seorang je murid lelaki tapi aktiviti dia pula yang berbeza. Macam tu ya. Jadi kita tengok sini. Jadi yang dimanipulasi dekat sini ialah apa? Aktiviti. Ya, aktiviti. Jadi awak tambah sikit lah. Ya, awak tambah sikit ayatnya jenis aktiviti. Tapi bila awak ni dekat sini kolom yang pertama ni awak terus je tulis. Kalau awak dah orang kata tak ingat ke apa, terus tulis aktiviti ataupun bila awak dah ingat, awak tambah sikit jenis aktiviti ya, supaya lebih lengkap lagi. Okey, jenis aktiviti. Kemudian contohlah aktiviti fizikal. Tu namanya aktiviti fizikal. Ni cantik lah buatnya. Okey, seterusnya yang bergerak balas. Okey, bab kata cikgu tadi. Okey, kalau yang bergerak balas ni apa? Ni kolom kedua. Salin je kolom yang kedua. Kalau awak dah orang kata blur ke apa ke exam tu, awak salin je terus. Kolom ni letak nombor ni. Macam tu. Senang tak ada masalah. Tak payah nak fikir pun orang kata. Salin je sebiji-sebiji. Okey. Jadi kadar denyutan nadi semini. Okay. Itulah yang kita tengok. Ni lah keputusan yang kita nak tengok. Jadi itu ialah yang bergerak balas. Yang sama ya, yang sama. Yang kita tetapkan ya. Mesti sama. Okey. Jadi apakah yang kita tetapkan dekat sini tadi yang cikgu beritahu? Okey. Cakap tadi tempoh masa
Okey, bolehlah. Mula-mula murid lah. Kan? Ingat murid. Seorang je mesti. Jadi, orang kata, apa kalau seorang murid tu jantina jantina murid. Jantina murid, okey boleh. Mesti samalah dia remaja lelaki dia jugalah. Okey, ataupun awak nak cakap apa. Jadi tempoh masa mesti awak bagi dia 5 minit buat aktiviti ya. Berjalan 5 minit, berlari pun 5 minit juga. Okey, selain daripada jantina murid tadilah. Okey, seterusnya umur. Umur murid tu mesti samalah ya. Contohnya kena sama sebabnya kalau awak bagi yang berbeza umur dah lain. Ya, memang kadar denyutan nadi dia berbeza. Jadi ketiga-tiga faktor ni mesti sama kan. Buat kita nak kaji kesan aktiviti ni ke atas kadar denyutan jantung. Okey, jadi selesai situ. So boleh dah ya, kena pasti. Jadi yang seterusnya, soalan yang ketiga, kita dah pelajari soalan ni di bab 6. Okey, bab 6 di mana kita buat ni, okey, kita tengok di dalam simulasi eksperimen. Okey, kita ulang kaji balik, kita ingat semula di mana gambar rajah ni mengingatkan kita tentang eksperimen, okey, membandingkan kekuatan tulang padat dan tulang berongga. Tulang padat dan tulang berongga. Okey, di mana kita letak dalam eksperimen ni, kita ada pemberat, okey. Lepas tu kita ikat pemberat tu pada tiup. Satu tiup kaca, satu rod kaca. Ya. Tiup dan rod. Jadi kita ada dawai kuprum. Okey, dawai kuprum ni sama, lepas tu pemberat. Okey, jadi kita nak tengok tulang mana yang lebih kuat. Tulang padat ke tulang berongga. Jadi dekat sini, okey, kita lihat dia dah bagi dah, okey, keputusan dia. Jenis batang kaca. Jenis batang kaca, okey dekat sini kan. Tiup kaca, rod kaca. Kemudian jumlah pemberat sebelum batang kaca patah. Kita nak tengok yang mana satu kan. Kita masuk. Yang mana satu patah ketika itu. Jadi kalau tiup kaca yang ini, jumlah yang patah tu 7. Baru dia patah. Ya, tetapi kalau rod kaca kita letak 5 pun dia dah patah. Ya. Jadi kat sini yang dimanipulasi. Apakah yang dimanipulasi dekat sini? Yang kita tengok. Jadi bak kata cikgu tadi awak tulis je ni. Atas ni. Kolom yang pertama ni. Salin je sebiji-sebiji. Okey. Jadi kita tulis je lah. Kalau ada soalan macam tu kan. Jenis batang kaca. Terus je tak payah fikir dah. Soalan ni umpama mencari benda tersembunyi je. Kan. Tak tersembunyi pun ya. Jelas dah. Jelas dan nyata kat sini ya. Jenis batang kaca. Okey, kalau jenis batang kaca. Okey, tak tersembunyi langsung okey. Sebab dia nampak terus Okey, yang bergerak balas. Yang bergerak balas awak tulis juga kat sini. Okey, jumlah pemberat sebelum batang. Ini kalau awak tak tahu kan. Ni. Tulis je bulat-bulat kat sini. Dan ni salin je. Tapi kita kalau awak cakap jumlah pemberat pun dah cukup. Jumlah pemberat. Jumlah pemberat pun dah boleh diterima. Tapi tak apalah awak tulis juga kan. Awak salin je. Tak payah nak fikir dah ya.
Jumlah batang kaca patah. Boleh. Tu tak payah fikir banyak-banyak. Okey, lepas tu yang dimalarkan, okey, mesti yang samalah kat sini. Okey, benda yang sama dekat sini. So, tengok apa benda yang sama dekat situ. Dia kita kena guna panjang dan diameter apa tu batang kaca tu. Panjang dan diameter batang kaca ya. Jadi inilah yang mesti sama. Ya, panjang dan diameter batang kaca mesti sama. Maksudnya ni, yang rod kaca ni tiup kaca dengan rod kaca ni sebab dia kadang-kadang kita ada pelbagai jenis okey, panjang dia, okey, lepas tu apa tu dia punya diameter tu. Ketebalan dia tu kan ada yang kecil, ada yang besar sikit. Jadi kalau boleh gunakan yang sama dalam kes ni ya. Kita carilah yang mesti yang sama juga. Jangan kalau tiup kaca ni kita guna yang tebal sikit. Okey, dan panjang. Lepas tu ni yang pendek yang apa semua tak boleh ya, kena samalah. Ya, barulah kita nak tahu mana satu yang patah dahulu kan. Okey. Jadi dekat sini kita tengoklah panjang dan diameter batang kaca ya. Okey, seterusnya. Tu secara tak langsung kita dah ulang kaji tadi. Ya. Ulang kaji bab 6 ya. Soalan 3 bab 6. Bab 6 ni eksperimen wajib ya. Okey, seterusnya kita tengok ni. Ni selalu juga bab 6 juga. Tentang tu jugalah ya. Sama ada nak yang berongga ke yang padat lebih kuat ya. Jadi eksperimen ni pun kita ada tengok simulasi dia di mana kita letak buku teks atas dia kan. Okey. Jadi mari kita lihat rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kepadatan tulang berongga dan tulang padat. Berongga dan padat. Jadi model A ni mewakili tulang berongga, manakala model B mewakili tulang padat. Buku teks sains KSSM tingkatan 4 disusun di atas penutup kotak. Jadi awak buat dulu macam ni. Okey, lepas tu letakkan, susunkan buku teks tu. Okey, sampai berapa? Contoh dekat sini dia dah bagi dah. Okey. Kalau yang silinder ni, silinder berongga dan padat. Okey, kalau yang berongga 15 buku teks baru dia patah. Ni. Dia patah dah, dia ranap kan. Okey. Tetapi kalau yang padat ni 8 je dah ranap macam tu dah patah dia punya silinder tu. Okey, jadi mari kita kenal pasti pemboleh ubah. Okey. Yang dimanipulasi dekat sini, okey. Yang kita manipulasi ialah apakah yang kita manipulasi dekat situ. Dia kata sini kan silinder. Jadi awak tambah sikit lah. Okey. Jenis silinder. Tambah sikit. Okey. Jadi jenis silinder ni kita gunakan satu yang berongga, satu yang padat. Itulah yang kita manipulasi. Dua je kat sini ya. Berongga, padat. Okey, seterusnya yang bergerak balas. Bergerak balas ni sangat mudah. Bergerak balas ni. So salin je semula ya. Yang itu memang memang sebiji juga. Dua soalan tu sebiji. Yang dimalarkan tu baru kita kena fikir sikit ya. Okey, tulis sajalah. Okey, bilangan buku teks yang boleh disokong. Disokong.
sokong. Ya. Okey, berapa banyak? Ya. Okey, kemudian hilang pula. Okey, yang tadi ya, bilangan buku teks yang boleh disokong. Ya. Jadi tak? Tak jadi juga. Tak apalah. Boleh kan? Boleh ya? Awak tulis ya. Okey, yang ini yang dimalarkan. Yang dimalarkan dekat sini. Maksudnya yang samalah. Ya. Okey, jadi awak kena letak panjang atau diameter silinder. Panjang atau diameter. Diameter silinder ya. Silinder. Panjang atau diameter silinder ni mesti sama ya. Okey, itulah dia soalan yang keempat. Okey, di mana kita tengok tadi pun boleh ubah dia dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan ya. Okey, seterusnya yang kelima ya. Ini pun ada. Kita tengok simulasi ni. Okey, eksperimen. Di mana eksperimen ni ialah bab 9. Okey, dalam bab 9. Okey, kita boleh terus saja ulang kaji ya. Okey, dekat sini kita tengok kita menggunakan ada 2 dekat sini. Kita gantung ni pemberat ni sama. 5 kg, 5 kg. Kemudian kita menggunakan bola keluli pun sama. Okey, tetapi kita menggunakan blok yang berlainan. Blok kuprum satu blok gangsa. Jadi yang dimanipulasi dekat sini seperti yang cikgu cakapkan tadi, tulis saja ya, tulis saja. Dekat kolom yang pertama tu ya. Okey, dekat kolom yang pertama tambah je jenis. Jadi awak tambah jenis blok. Jenis blok. Okey. Seterusnya yang kedua yang bergerak balas sama juga. Ni salin je sebiji-sebiji ya. Kedalaman lekuk. Kedalaman lekuk. Itulah dia tips dia ya. Okey, seterusnya yang dimalarkan. Okey, apakah yang sama? Apakah yang kita faktor yang sama dekat sini? Ya. Jadi kita menggunakan jenis pemberat yang sama dekat sini. Bola keluli tu ya, bola keluli tu mesti sama. Okey, jadi kita kata jenis pemberat. Pemberat, okey, mesti sama. Kalau awak tengok, okey, tips dia yang ini mungkin agak susah sikit awak nak tengok, tapi kalau awak tengok benda yang sama tu, ya, okey, jenis pemberat sama. Ni 5 kg. Yang sama tu awak terus tulis. Ya, pemberat pun boleh. Itu tips dia. Awak nampak ni sesuatu benda yang sama, awak pun tulis ya. Jenis pemberatan ni. 5 kg. Dia dah lukiskan kat sini. Dia dah label kat sini. 5 kg. Tengok dah. Oh, ini yang dimalarkan sebab dia sama. Di antara 1 dan 2 ni. Kedua-dua eksperimen. Dia punya radas ni. Ya. Awak tengok. Oh, ni blok kuprum. Ni blok rangsa. Jadi kalau dia ubah-ubah ni kita katakan awak boleh sambung. Okey, yang soalan yang seterusnya, okey.
Jadi kita boleh bincang lah. Sekarang dah 10. Okay. Ada 15 minit lagi kan. Jadi awak boleh buat soalan yang seterusnya. Okey, tak perlu salin soalan ya. Teruskan 6 hingga 10. Boleh? Boleh ya. Jadi awak teruskan Boleh. sebelum subjek seterusnya. Okey, jadi oleh itu kita jumpa lagi esok ya. Esok kita teruskan lagi. Okey, kita bincang ya. Buat dulu. Okey, kita jumpa lagi esok. Bye. Bye cikgu. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. cikgu. Terima kasih. Sikim busuk. Sikim busuk. Kau busuk. Alah kau. Okey, bye. Bye. Okey. Terima kasih. Bye. Cikgu. Cikgu. Nanti Ya. periksa ni macam mana? Periksa dia adalah secara atas talian. Okey, sebenarnya Cikgu Zikin yang buat. Okey, kita dah bincang. Akan ni pakai Google Form. Nanti jawab je Google dalam apa? Google Form. Google Google Class. Form. Oh. Yang selalu awak isi tu. Yang itu je. Lepas tu Maksudnya nanti periksa sambil Google Meet dah? Tak payah. Dia bagi Ataupun, soalan kat mungkin tu dekat situ. Ataupun cikgu bagi arahan sikit. Ataupun tak perlu kot. Nanti bagi je dekat bagi je dekat daily tu. Tak tahulah jadual dia sebab selaras. Nanti ada jadual dia lah. Nanti murid isi je dekat situ dah boleh tahu. Masa dia ditetapkan serentak lah. Kecuali kalau ada yang guna handphone mak ayah. Ya. Tapi insyaAllah boleh. Ya, awak isi je Google Form macam biasa tu. Macam tu lah jawab masa tu. Ya. Tak banyak lah mungkin. Boleh insyaAllah. Cikgu yakin awak boleh buat ni. Dapatkan sebaik mungkin ya. Kalau boleh dapat A, dapatkan je. Ya. Tak mustahil. Sebab awak konsisten. Ya. Jika Khadijah, cikgu doakan awak insyaAllah dapat A ya. Okay Khadijah, jumpa lagi. Amin. Okay. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. 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 Okey, seterusnya kita teruskan. Okey. Kita teruskan eksperimen ni, teruskan latihan ni, okey. Dengan menjawab soalan nombor 6 ya. Okey, mari kita teruskan jawab soalan tingkatan soalan 6. Okey, kita lihat dulu soalan nombor 6 ni. Okey. Okey. Okey, mari kita teruskan soalan nombor 6 di mana bab 9. Okey, kita ulang kaji bab 9. Okey, dalam bab 9 ni kita ada kita ingatkan ni ialah eksperimen wajib juga yang kita pernah buat. Okey,
kita ada tengok simulasi dia lah. Okey, di mana ada Raja A dan Raja B. Di mana Raja A menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji sifat ketahanan kakisan bagi alloy. Okey, selepas 3 hari, keputusan diperoleh ditunjukkan dalam Raja B. Ni dia punya ni Raja A. Okey, dan ni Raja B ya. Okey. Jadi mari kita lihat apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dekat sini. Okey, sebenarnya apakah yang dia manipulasi dekat situ? Okey, kalau kita lihat ya. Atau kalau kita lihat tu. Cuba tengok. Boleh? Okey, yang dimanipulasi dekat situ, yang kita ubah-ubah dekat situ ialah apa dia? Okey, cuba kita tengok. Okey, kalau kita lihat dekat sini yang kita ubah-ubah ialah jenis paku. Jenis paku sebab kita ada 2 dekat sini kan. Satu paku besi dan satu paku keluli. Jadi 2 jenis paku di situ. So kita letak jenis paku ya. Okey. Kemudian yang bergerak balas. Okey, yang bergerak balas dekat sini. Apakah yang bergerak balas? Yang kita nampak dekat situ. Jadi kita katakan kakisan ni ialah karat karat. Jadi kita boleh katakan kehadiran karat pada paku. Okey, kehadiran karat pada paku. Ini ialah yang bergerak balas. Okey, maksudnya ni. Kehadiran karat pada paku. Okey. Jadi paku mana nanti selepas 3 hari yang mana berkarat. Jadi adakah paku besi, adakah paku keluli ya. Okey, seterusnya yang dimalarkan, yang kita malarkan, yang samalah dekat sini. Mesti sama dekat sini. Yang nyata sekali ialah yang kita nampak sekali. Bilangan hari. Bilangan hari tu kena samalah iaitu 3 hari ya. Bilangan hari. Selain bilangan hari, kita apa yang sama? Okey, jenis larutan. Okey, jenis larutan tu kena sama ya. Iaitu kalau kita gunakan air suling, kita gunakan dua-dua tu air suling. Okey, ada lagi tak? Okey, selain tu kita boleh juga cakap isi padu air suling tu jenis larutan. Okey. Saiz paku pun mesti sama saiz paku Saiz paku mesti sama. Jenis larutan ataupun isi padu tadi Isi padu pun mesti sama. Isi padu air suling yang kita guna. Itu keadaan yang samalah. Ya, okey, seterusnya soalan yang ke-7. Ini bab 9. Okey, bab 9 ialah kita nak mengkaji, kita ulang kaji jugalah. Ya. Raja A dan Raja B menunjukkan eksperimen mengkaji kesan asid alkali terhadap lateks. Pada Raja A, lateks menggumpal apabila
asid etanoik ditambah. Manakala pada raja B, lateks kekal cair apabila larutan amonia ditambah. Maksudnya ni kita hari tu ada belajar kan bab 9 di mana bila kita tambahkan asid tu, okey, asid etanoik tu, lateks ni dia menggumpal. Dia jadi macam ni. Tetapi bila kita tambah larutan amonia, dia tak jadi apa-apa. Benda ni akali ya. Dia tak jadi apa-apa pun. Yang ini asid, yang ini akali. So dia macam tu je. Jadi apakah yang kita manipulasi dekat sini? Kalau macam tu, apakah yang kita boleh ubah dimanipulasi dekat eksperimen ini ya. Jadi yang kita manipulasi dekat sini ialah larutan asid dan alkali ya. Larutan asid dan alkali. Sebab satu sini kita letak asid, satu alkali. Jadi larutan alkali. Okey, ni. Okey, larutan asid dan alkali ya. Okey. Okey, yang bergerak balas dekat sini, apakah yang bergerak balas yang kita nampak dekat sini di akhirnya? Okey, kita akan nampak ialah keadaan lateks tu kan. Keadaan lateks. Kenapa cikgu kata keadaan lateks tu? Sebab satu menggumpal, satu tak. Jadi itulah keadaan dia di akhir tu ya. Jadi keadaan lateks tu bagaimana kita nak tengok itulah yang bergerak balas. Okey, yang dimalarkan. Yang dimalarkan maksudnya yang sama dekat sini. Apakah yang sama dekat sini yang awak tengok? Okey, nampak tak dekat sini? Dari gambar ni pun kita dah dapat jawapan. Ni 20 kan, 20 cm padu lateks. Yang ni pun sama. Okey, 20 cm padu lateks. Jadi isi padu lateks. Isi padu lateks ni yang sama. So, itulah yang kita malarkan ya. Okey, seterusnya 8. Okey, bab 8 ni sama juga ya. Tadi bab 9 kan. Okey, bab 9. Soalan 8 ni pun sama, bab 9 juga di mana kita ulang kaji. Okey, bab 9 ni. Jadi di mana kita tengok dulu, okey. Di mana Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sifat-sifat getah asli dan getah tervulkan. Ya. Sini ada getah asli dan ini getah tervulkan. Okey. Di mana yang dimanipulasi dekat sini. Dekat sini nampak. Salin je yang ni. Jenis getah. Okey, jenis getah. Salin saja dekat situ ya. Jenis getah. Okey, salin je kolom yang pertama tu, salin masuk dalam ni. Okey. Okey, seterusnya yang kedua yang bergerak balas. Apakah yang bergerak balas dalam eksperimen ni? Okey, yang bergerak balas ialah keadaan getah selepas dipanaskan. Sebab awak tengok sini dia kata sebelum dipanaskan, sini selepas dipanaskan ya. Jadi kita kata keadaan getah selepas dipanaskan ya.
Jadi itulah dia kat apakah dia? Yang sama. Kita tengok. Okey, sebenarnya menggunakan bilangan getah. Bilangan getah sama kan? Okey. Betul tak? 8 yang dimalarkan dekat sini. Agak rumit sikit awak nak cari yang ini. Okey, bilangan getah. Mesti samalah panjangnya kan. Okey, boleh. Bilangan ya, bilangan getah. Bilangan getah ni mesti sama. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ke-9. Ke-9 ni okey, bab 9 juga. Bab ya. Okey, mari kita lihat di mana raja di bawah menunjukkan keputusan eksperimen bagi mengkaji kekenalan getah asli dan getah bukan. Okey. Di mana eksperimen ini kita gantung, okey. Caranya dengan cara macam ni. Okey, ini getah asli, ini getah terbukan. Okey, jenis getah, okey, mula-mula panjang asalnya 10. Dua-dua ni 10. Getah asli 10 panjangnya, getah terbukan 10 panjangnya. Okey, kemudian selepas semasa berat 200 gram digantung, 15 getah asli. Okey, tapi kalau getah terbukan 12. Okey, selepas panjang selepas pemberat dialih, kita dapati dikembali naik kan. Okey. Getah asli tu 10 tetapi getah terbukan 10. Jadi dekat sini yang manakah yang sama? Yang sama dekat sini. Yang dimanipulasi dekat manipulasi dekat sini tu. Yang kita manipulasi dekat sini ialah apa dia? Yang samalah maksudnya ya. Yang kita ubah-ubah dah dekat sini. Ada tak? Dapat tak? Nombor 9 ni. Jadi kalau awak tak ingat ataupun awak tak boleh nak ni, awak salingkan cikgu beritahu di awal tadi. Kita salin je kolom yang pertama ni, ni atas ni. Atas ni ada kata kunci ni, kata kunci dekat sini. Okay, kita highlight. Okay, kita highlightkan dia. So jenis getah ni kita salin je dekat yang dimanipulasi. So dekat sini ialah jenis getah. Macam tu ya. Okey, yang bergerak balas, apa kata cikgu tadi, salin je yang ni kan. Tapi dia buat kolom macam ni. Kalau kolom macam ni kita tambah sikit lah. Getah, okey, panjang getah selepas pemberat dialih. Dialih ya, okey. Selepas dialih ya, okey. Okey, kemudian yang dimalarkan, okey, yang dimalarkan sama kat sini. Kita cuba tengok dulu, sama. Kalau kita nampak dekat sini, okey, kita teliti, kita tengok dapat tak ni? Panjang asal kan sama 10. Okey, sebenarnya dalam sesuatu gambar rajah tu, kita umpama, cikgu selalu beritahu kan, kita umpama mencari benda tersembunyi. Jawapannya ada di situ. Kadang-kadang dia dah bagi.
Cuma kita kadang-kadang tak cukup nak tengok. Ya, tak cukup nak cari lagi. So bila kita tengok, awak pun teringat. Awak kata benda yang sama kan, awak ingat cikgu kata benda yang sama. Benda sama awak tengok ni 10, ni 10. Jadi bila awak tengok ni 10, ni 10, jadi di mana kita tengok ini ialah eksperimen. Okey, mengkaji kesan larutan berbeza terhadap pengoksidaan, okey. Apa ni? Pengoksidaan buah apple selepas 15 minit. Ni bab 10 ya. Jadi dekat sini, ni awak dah nampak dah benda kan? Okey. Selepas 15 minit. Ni pun kata kunci juga ni. Dekat sini, kolom 1, kolom 2. Terus je boleh buat yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi dekat situ apa? Salin je lah. Okey. Salin saja. Okey. Jenis larutan. Jenis larutan kena sama. Salin je sebiji. Jenis larutan. Tak payah awak ubah-ubah dah. Salin je kat situ. Kolom yang pertama. Okey, kolom yang kedua. Bergerak balas. Yang bergerak balas kat sini ialah keadaan buah. Apple ni awak gantikanlah kepada buah. Okey, tak apa ya. Keadaan buah. Buah apple. Boleh. Ya. Okey. Seterusnya yang dimalarkan yang sama dekat sini. Yang sama. Yang sama dekat sini ialah apa? Iaitu masa kan. Masa 15 minit. Dua-dua 15 minit. Jangan yang ini 15 minit, yang ni 30 minit. Tak sama dah jadinya, nanti keputusannya dah lain kan. Okey, jadi kita kata kat situ ialah tempoh masa ya. Jadi tempoh masa mestilah sama ya. Okey, itulah dia yang ni yang ke-11. Okey. Itulah dia soalan yang kita buat pada hari ini. 1 hingga 10. Okey. Yang penting. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Kembali sikit. Hari ni cikgu nak terangkan tentang ulang kaji bagaimana kita nak mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu 3 pemboleh ubah yang penting iaitu, mari kita tengok di sini. Yang dimanipulasi, yang bergerak balas dan yang dimalarkan. Ketiga-tiga pemboleh ubah ni kita kena tahu bagaimana kita nak kenal pasti. Sebab ini kiranya macam nadi nadi ilmu kita dalam sains ni. Kalau orang yang belajar sains tak boleh nak kenal pasti ketiga-tiga pemboleh ubah ni, umpamanya dia belumlah menguasai nadi kan. Dia umpamanya tak belajar lah. Macam tu kira dah macam tu dah jadinya. Jadi amat penting lah. Tanpa ketiga-tiga ni tak jadilah apa-apa kan, contohlah ya. Okey, jadi kita nak tengok soalan ni. Okey, ini kita ambil dari modul sains SPM Miasat 1 2021.
Okey, di mana modul ni dari negeri Sabah, di mana dia dibuat. Okey, apa yang menariknya tentang modul ni, dia kumpulkan soalan-soalan. Maksudnya soalan-soalan dari yang kita dah pelajari sebelum ni, dari bab-bab lah, mengikut bab dan mengikut dia punya, okey, contohnya kalau kita nak kena pasti pemboleh ubah, semua yang berkaitan dengan pemboleh ubah mengikut bab. Jadi dekat sini kita boleh ulang kaji dua perkara. Iaitu yang pertama, kita ulang kaji, memang kita nak kena pastilah pemboleh ubah tu kan, ketiga-tiga. Tapi yang kedua, kita boleh ulang kaji juga topik itu. Apa yang ada dalam topik itu ya. Okey, jadi kita mulakan tanpa berlengah. Dekat sini, okey, soalan 11 ni kita nampak bab 11. Bab 11 sebelum ni kita dah belajar. Ini ialah di mana tentang inisial kan. Okey, baru sangat lagi kita tengok kan, kita pelajari bab ni. Okey, jadi di mana rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji hubungan antara jisim dan inisial. 3 tin A, B dan C ditolak pada masa yang sama dengan daya yang sama. Masa dicatat ya, masa dicatat. Kita tolak, okey, ketiga-tiga ni kita tolak. Okey. Ni A, B, C kan. Okey, semuanya kita masukkan okey pada masa yang sama dengan daya yang sama. Okey. Cumanya okey, ini dengan tanah ya, 800 gram. Okey. Dia berbeza jisim lah, kita masukkan tu kandungannya berbeza. Tetapi apa yang sama di sini? Daya. Masa dan daya yang sama. Okey, mari kita lihat. Okey, kalau tin A ni 200 gram diisi dengan tanah B 400 gram dan C 800 gram. Okey. Jadi keputusannya, kalau yang A ni sikit kan? Okey, sikit. Masa yang diambil untuk tin tu berhenti berayun 120 saat. Okey. B dengan 800 gram tanah, dia berhenti pada 270 saat. Ya, masa yang diambil lah. Okey, C ni 800 gram. Dia berhenti pada 540 saat dia bergoyang. Okey. Jadi dia nak kita kena pasti mana satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang kita manipulasi dekat sini. Jadi kita nampak kan? Nampak dekat sini kan? Apa yang berubah-ubah dekat sini? Apa? Apa yang ubah-ubah kat sini? Ni 200, ni 400, ni 800. Berat. Apa? Apa yang kita ubah-ubah di sini? Jisim. Berat ke Berat, jisim? cikgu, berat. Jisim ya. Jisim dia. Sebab ada kat sini dia kata hubungan antara jisim dan inisial kan. Ni kata kunci dia. Jisim dan inisial. Jadi berat tu kurang tepat. Okey. Kita kata sebenarnya jisim ya. Jisim dan inisial. Tak apa, kita belajar kan. Jadi dekat sini yang kita manipulasi ialah jisim tanah. Kita tulislah. Okey, jisim tanah ya. Okey, seterusnya apakah yang bergerak balas dekat sini? Yang bergerak balas kat sini.
Apa yang awak nampak di situ? Jadi Masa yang diambil untuk berhenti. macam mana? Masa yang diambil untuk berhenti. Masa yang diambil untuk Tin berhenti. Salin je. Kau salin je dalam ni. Senang kan? Macam menyalin je. Betapa mudahnya Jadi masa yang diambil. Okey, salin sebiji je. Tak apa. Lagi bagus kan? Tak payah nak fikir-fikir. Diambil untuk Tin berhenti berayun ya. Berhenti berayun. Okey, tu. Ya. Sebiji ambil, tak payah ubah-ubah dah. Okey. Kemudian yang dimalarkan dekat sini maksudnya yang samalah. Ya, yang sama. Okey, apakah yang sama dekat sini? Dia kata ada tak dia cakap apa-apa dekat sini. 3 ditolak pada masa sebenarnya dan dengan daya, bukan dengan daya ya, dengan panjang kan. Okey. So dekat sini sebenarnya yang adik turun. Adik Zara. Sekejap Zara turun. Turun di sini. Turun. Mam. Tolak adik. Okey. Jadi yang kita sama kat sini, bawa dia dulu. Okey, panjang ya. Panjang tali. Mesti sama ya. Jangan ada panjang, ada pendek. Sebab yang kita ubah-ubah di sini ialah jisim. Jadi panjangnya mesti sama. Okey. Sebab dia mempengaruhi juga kalau panjang pendek ni. Jadi awak samakan. Okey, jadi itulah yang dimalarkan ya. Okey. Jadi selesai bab ini ya. Okey, bab 11 tu. Seterusnya kita tengok tak apa, baru kan. Baru apa? Kita mula. Okey, contoh soalan nombor 12. Okey. Di mana kita ulang kaji ni bab 1 Bab 1. Okey, kita baca sekejap. Okey. Mari kita baca. Baca sekejap. Ambil masa, buat sekejap untuk baca. Okey, jadual menunjukkan, saya bacakan. Keputusan eksperimen bagi membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoreng dengan jari yang bersih dan jari yang tidak dibasuh selepas 3 hari ya. Okey, jadi itulah keputusannya. Okey. Tak ada orang online Okey, jadi kebersihan jari. Yang ini tidak dibasuh. Satu tidak dibasuh, satu dibasuh dengan sabun. Okey. Didapati bilangan koloni bakteria yang tak dibasuh 9. Yang dibasuh dengan sabun 1. Okey. Selepas 3 hari ya, sama 3 hari. Okey, jadi dekat sini apakah yang kita manipulasi dekat sini? Yang kita manipulasi. Yang kita ubah-ubah dekat sini. Apa dia? Tempoh waktu itu. Macam mana? Tempoh waktu. Tempoh waktu. Bukan. Kurang tepat. Cuba lagi. Sikit lagi. Apa cikgu soalannya tadi? Yang dimanipulasi.
Pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya pemboleh ubah yang kita ubah-ubah di sini. Bilangan koloni bakteria. Salah. Salah. Itu yang bergerak balas. Yang kita ubah-ubah. Yang ubah-ubah. Apa yang kita ubah situ? Boleh tak? Dari yang Tak boleh. Tak tahu lah. Tak tahu? Okey. Jadi tips dia ialah kita tengok ni kolom yang ni. Kolom yang pertama ni. Okey, selalunya jawapan yang untuk dimanipulasi ni sebenarnya kita ambil saja dari kolom yang pertama. Ni tips. Tips cikgu nak bagi ya. Siapa yang datang hari ni beruntunglah ya. Cikgu bagi tips di mana kalau kita nak jawab soalan ni senang saja. Tiru saja ataupun salin saja. Yang dimanipulasi kolom yang pertama. So jawapan dia kebersihan diri ya. Kebersihan diri. Itulah yang kita manipulasi. Itulah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebenarnya tiru je yang kolom yang pertama. Iaitu kan? Kebersihan jari cikgu. Kebersihan jari lah, bukan diri. Jari. Ya, silap ya. Okey. Alhamdulillah. Awak tak mengantuk, tak tidur kan? Bagus. Okey. Kebersihan jari. Ingat kebersihan diri tadi kan? Okey. Jadi salin je. Tak payah nak fikir apa-apa. Apa-apa dah. Umpamanya macam, ya Allah kan senang sangat lah nak dapatkan markah ni. Ya. Salin yang kolom yang pertama. Ingat kolom yang pertama ya. Okey, tapi kalau yang ni tadi yang awak sebut tadi, itu ialah jawapan untuk yang kedua sebenarnya yang bergerak balas. Salin juga. Tak payah nak fikir dah apa dah yang ke apa, nak tambah apa ke. Salin je sebiji-sebiji. Ya. Bilangan koloni bakteria sama juga. Senang sangatlah ujian kan macam ni kan. Mudah sebenarnya ya, umpama menyalin. Okey. Jadi bilangan koloni bakteria dah. Senang sangat ya. Okey, yang dimalarkan ni mungkin awak kena fikir sikit. Tapi jawapannya sebenarnya ada juga dalam tu. Ada juga. Sebenarnya ayat nutrien apa yang sama? Steril. Nutrien steril. Bakteria ni. Kan dulu. Bakteria yang di nutrien steril ni. Mana ada. Ada agak-agak tu. Agak-agak ke? Agak-agak ke tak? Agak nutrien. Agak-agak. Nak samakan. Sama je agak-agak dia boleh juga. Boleh. Okey, selain tu yang nyata. Selain daripada agak-agak tu ialah mesti sama kan. Takkanlah satu agak-agak, satu lain-lain kan. Mesti agak-agak tu sama je. Okey, boleh. Yang seterusnya yang sama dekat sini. Yang ada dia cakap. Dia kata, sebenarnya dia kata selepas 3 hari. 3 hari ni apa? 3 hari. Ialah masa kan. Okey. Jadi kita malarkan di sini ialah masa dia lah. Ya. Okey, selain masa dia kita kata suhu dia atau suhu pun boleh juga. Tapi jarang-jarang lah kot awak letak suhu mesti awak kalau ada benda macam ni, kalau dia kata contohlah 3 hari ke
berapa lama ke, cara kita nak aplikasikan dia, kita tulis masa ataupun tempoh masa, boleh. Ya, tempoh masanya kena sama. Macam tu je. Kalau eksperimen lain pun sama juga. Cara awak nak jawab. Kalau awak nampak je benda ni, kalau dia kata selepas 3 hari ke, sebab dia cerita pasal hari ke masa ke, ya. Jadi cara awak jawab dekat sini ialah awak sebut tempoh masa. Itu ialah kita namakan tempoh masa. Jangan awak salin juga 3 hari tu, ya. Bukan macam tu. Ni yang awak tak boleh salin lah. Tak boleh salin bulat-bulat. Awak kena cakap tempoh masa. Kalau ni boleh. Yang pun boleh ubah yang dimanipulasi yang bergerak balas tu boleh awak salin je. Dari kolom 1 dan kolom 2. Okey. Jadi seterusnya kita tengok. Dah nak dapat dah kan? Dah nak faham dah tu. Okey. Soalan 13. Ini sebenarnya bab 1 tingkatan 5. Nampak tak? Bab 1 tingkatan 5. Tak apa, kita advance. Situlah. Itulah nanti tingkatan 5 awak akan belajar, ya. Okey. Jadi awak nampak dekat sini ada gambar raja. Raja menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan bakteria. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen. Okey, jadi awak akan nampak ni lah A, B kita sediakan. Okey, yang ini larutan kultur bakteria Bacillus species dan agar-agar nutrien steril. Yang ini sama. Sama kan? Okey, ini tanpa. Yang ini ada nutrien. Yang ini tanpa nutrien, ya. Jadi awak nampak gambar ni pun dah awak terfikir dah. Oh, ini ada nutrien. Yang ini tanpa nutrien. Dah dekat situ dah dimanipulasi lah tu. Dah orang kata first awak nampak macam tu, itu maksudnya yang dimanipulasi. Jadi dekat sini macam mana awak nak tulis tu? Tapi yang sini awak tak boleh nak cakap piring Petri lah. Okey, awak kena cakap ni. Ini kan ada kena fikir sikit lah kan. Yang ini ada nutrien. Yang ini tak ada nutrien. Jadi kalau macam tu kita nyatakan dekat sini ialah kehadiran nutrien. Kehadiran nutrien. Okey, jadi kehadiran nutrien itulah yang kita manipulasikan, ubah-ubah. Ada, satu tak ada. Macam tu, ya. Okey, seterusnya kita tengok yang bergerak balas. Okey, yang bergerak balas dekat sini ialah inilah. Okey. Boleh, yang tu boleh. Salin je. Kolom yang kedua, salin, ya. Jadi ini ialah bilangan koloni bakteria, ya. Bakteria, okey. So, ini boleh salin. Ya, salin je sebiji-sebiji, ya. Okey, yang dimalarkan. Apa yang kita malarkan dekat sini? Yang sama. Apa yang kita samakan dekat sini? Rasa-rasanya apa? Okey, suhu. Okey, boleh. Mungkin susah jugalah awak nak fikir suhu tu kan. Tapi boleh. Suhu mesti sama. Okey. Yang seterusnya. Satu lagi yang macam nampak jugalah. Apa dia? Isi padu, larutan, kultur bakteria ni, isi padu dia. Jadi mesti samalah. Okey, isi padu, larutan, kultur, ya. Mesti sama. Okey. Kultur bakteria, ya. Okey, tambah, ya. Jadi itulah yang sama yang kita malarkan. Okey, seterusnya. Okey. Bab 1 juga
soalan 14. Tadi soalan 13 kan. Macam sama? Sama. Tapi kita tengok yang ni ya. CD pula. Ni ialah mengkaji susunan radar sebagai eksperimen mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan bakteria. Ini ialah pertumbuhan bakteria. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen ya. Okey, jadi apakah yang kita manipulasi dekat sini? Dia hampir sama juga macam tadi. Okey. Tapi dia ada lain sikit. Kelainan sikit. Mari kita tengok. Sini kan nutrien steril yang lembap. Ini nutrien steril yang kering. Jadi macam mana? Yang ini kita kena fikir sikit lah. Satu lembap, satu kering. Jadi yang kita manipulasi dekat sini ialah kita ambil dari perkataan lembap di sini. Apa dia? Kelembapan ya. Kelembapan. Boleh tambah kelembapan nutrien ni. Nutrien steril yang lembap kan. Agak-agak nutrien steril yang lembap. Tapi kalau awak tulis kelembapan pun boleh diterima ya. Okey, seterusnya yang bergerak balas. Yang bergerak balas sama juga yang tadi. Ya, salin je yang kedua tu. Bilangan koloni bakteria ya, bakteria. Okey. Bilangan koloni bakteria. Okey. Okey. Kemudian yang dimalarkan kat sini. Yang sama dekat sini apa dia? Yang sama. Apa agak-agaknya yang sama dekat sini? Suhu. Boleh letak suhu juga. Sama macam tadi ya. Sama macam tadi juga. Suhu dan isi padu larutan kutu bakteria. Sama ya. Isi padu larutan kutu bakteria. Okey, sama macam tadi ya. Okey. Seterusnya, okey, mari kita lihat yang ke-15. Sama macam sama juga bakteria ya. Bab 1 juga banyak. Ya, banyak faktor sebenarnya. Raja menunjukkan susunan radar bagi eksperimen mengkaji kesan cahaya. Ni kesan cahaya pula ya. Terhadap pertumbuhan bakteria. Keputusannya ni macam ni. Okey, keputusannya di mana? Yang ini almari gelap, di dalam almari gelap. Yang ini di kawasan cerah. Yang lain tu sama. Jadi awak boleh agak dah kan? Dah boleh agak dah jawapan dia. Sebab dia sama. Okey, yang dimanipulasi dekat sini ialah apa yang kita ubah-ubah dekat situ. Yang ini gelap. Kehadiran cahaya. Macam mana? Kehadiran cahaya. Kehadiran cahaya. Ya, betul. Awak dah nampak dah. Bagus ya. Maksudnya awak dah faham dah tu. Okey. Kehadiran cahaya. Alhamdulillah. Nampak jalan ceritanya. Okey. Betul. Yang kedua. Kedua ni sama je. Yang bergerak balas. Bilangan koloni bakteria. Salin je. Bilangan koloni bakteria ya. Okey, seterusnya yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan pun sama juga. Macam tadi ya. Suhu dan apa? Okey, suhu, isi padu larutan kutu bakteria. Isi padu sama juga. Isi padu larutan kutu bakteria. Okey.
Tu dia. Itulah cara macam mana kita nak jawab ya. Sikit sebanyak. Okey, itulah panduan cikgu bagi. Lagi juga tentang yang ke-16. Banyak bab 1 ni, tingkatan 5. Sampai G, H, I lagi. Okey. Tapi yang ini ialah mengkaji kesan suhu pula. Tadi semua suhu sama kan? Kali ni kita nak kaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi dia dah nyatakan dah kat situ sebenarnya kadang-kadang ya. Kita tengok. Apakah yang kita manipulasi dekat situ? Yang kita nak dah manipulasi. Sebenarnya dah ke-16 ya. Yang manipulasi. Boleh. Cuba ni. Boleh tak? Suhu. Suhu. Apa suhu agak? Suhu. Macam mana? Suhu cikgu. Suhu. Kalau awak kata suhu tadi boleh. Cikgu terima. Kalau awak kata kesan suhu tadi boleh. Tapi yang kita manipulasi kalau awak sebut suhu saja pun boleh. Ya, dalam kes ini boleh. Satu ni je kan? Boleh ya, alhamdulillah. Tak payah kesan pun tak apa. Sebut suhu pun boleh. Ya. Okey, yang bergerak balas. Yang bergerak balas dekat sini. Macam cikgu cakap lah, bilangan koloni bakteria. Sama juga. Salin je. Selalunya yang bergerak balas ni senang sikit. Awak boleh salin dari kolom yang kedua tu tak payah fikir. Yang itu memang senang. Okey. Tak payah ni. Salin terus je. Tak payah ubah-ubah cakap yang ke apa ke. Ayat dia ikut je. Okay, jadi yang kita malarkan kat sini ialah kita tengok apa yang kita samakan dekat sini. Apa yang kita sama dekat sini ialah bilangan Isi padu. Isi padu larutan Padu larutan. kutu bakteria isi padu larutan kutu bakteria. Ya. Okey. Itulah dia. Yang dimalarkan tu ya mesti sama. Okey, tak apa. Teruskan sikit ya sebab dia kita masih lagi. Tak habis lagi. Banyak lagi. Ni kesan pH pula. Kesan pH. pH ingat kan? pH ni sama ada asid atau alkali. Okey. Jadi dia nak mengkaji tu dia letak JKL. Ni semakin jelas dah sekarang. Kita sebenarnya nak tengok bab lain kalau ada. Jadi kita letak dekat situ ialah nilai pH. Okey. Yang bergerak balas. Itulah bilangan koloni bakteria. Okey. Dan yang dimalarkan ialah apa yang kita malarkan kat situ. Sama kan? Betul tak? Tapi dekat sini kita samakan suhu. Suhu kita samakan ya. Okey, suhu atau isi padu. Isi padu larutan kutu bakteria. Okey.
Okey. 17. Cikgu, Ya. nilai pH tu yang acid neutral tu kan? Macam mana? Neutral tu kan? Nutrien? Yang nilai pH tu. Nilai pH tu yang jenis acid alkali tu kan? Ya. Ni. 6, nombor 6 yang apa? Ni tadi Neutral. neutral. Nilai pH yang neutral ke? Masuk Neutral awak? berapa ya? 6 ya? Neutral 7. 7. 7. Ah. Kalau bawah acid kan? Kalau ya betul. Kalau bawah dia berasid. Dia 6 tu asid lemah lah. Kalau 1 dan 2 asid kuat. Ya. Tapi kalau 6 sebab dia nak menghampiri 7 kan. So dia 6 tu ialah asid lemah. Tetapi kalau alkali dia sebaliknya pula. Dia sampai 14. Kalau 8 7 kan, 7 neutral, 8 alkali lemah. Sampai 14 alkali tinggi. Macam tu Awak ingat carta dia yang dulu. Okey. Betul-betul. 7 tu neutral Okey. Sekarang mari kita lihat. Next. 18. Bab 1 juga. Banyak tentang bakteria ni. Raja menunjukkan keputusan eksperimen bagi mengkaji kesan kepekatan antibiotik iaitu penisilin terhadap pertumbuhan bakteria. Kesan kepekatan antibiotik. Jadi dekat sini mari kita lihat sikit apa yang ada. Ada agar-agar nutrien, steril dan kultur bakteria. Yang ini ialah ceper penisilin kosong. Maksudnya air suling. Yang ini kawasan jernih. Kita letak dekat sini ialah ceper penisilin 10%. Yang ni ceper penisilin 5%. Okay. Jadi kesan dia di mana dia tak nyatakan. Ni ialah ni lah. Kiranya kawasan ni dia jernih dah. Kawasan ni yang 10% ni kawasan dia jernih. Yang ini besar ni je kejernihannya Okey, jadi dekat sini yang kita manipulasi ialah apakah yang kita manipulasi dekat situ? Dekat sini. Ceper. Contoh ini yang kena fikir sikit lah. Yang ini 0%. Yang ini yang ini 5%. Yang ini penisilinnya 10%. Jadi kalau macam tu kita katakan letak ayat di sini. Ada kata kuncinya ini ialah kepekatan. Kepekatan. Jadi ada kata kunci dekat sini. Okey, tutup dulu. Ini. Kepekatan antibiotik. Iaitu penisilin lah. Penisilin tu antibiotik Jadi kita salin je situ ke sini. Okey, salin kepekatan antibiotik. Okey. Jadi apakah yang bergerak balas di sini? Yang bergerak balas? Apakah yang bergerak balas? Yang ini awak nampak kan kawasan dia, luas kawasan dia macam gini kan. Kecil je. Tapi yang ini lebih besar luas kawasan jernih tu. Jadi kita katakan luas kawasan yang jernih Luas kawasan jernih. Sebab kita nak nampak yang mana satu lebih luas. Yang ini sikit je Yang ini lagi luas. Macam tu Yang ini tak ada langsung lah sikit je satu macam tu. Memang kena ni lah dia. Bakteria tu Okey. So yang ini yang dimalarkan di sini yang kita samakan lah.
yang mesti kita bagi dia sama dekat sini ialah jenis bakteria. Mesti gunakan jenis bakteria yang sama. Ya. Okey. Seterusnya, ni soalan lain sikit. Bab 2. Ni semua tingkatan 5 ni ya. Tak apa sebab kita nak cari nak kena pasti pemboleh ubah dia sikit lagi. Okey, soalan 19. Bab 2 kita ulang kaji tingkatan 5 ya. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan nilai kalori beberapa sampel makanan. Okey, ini biologi lah. Okey, 2 sampel makanan digunakan dalam eksperimen ini. Okey. Jadual berikut menunjukkan keputusan eksperimen. Okey, sebenarnya kita boleh setting ni dalam makmal. Okey, kita buatlah benda ni ya. Seronok Cikgu dulu bio kan. Seronok buat ni ya. Suka sangat. Okey, di mana ini penghalang kan. Okey. Kita bakar ni sampel makanan ni. Lepas tu kita didihkan ni. Nak tengok berapa ni kenaikan suhu tu. Jadi dari situ kita boleh ni sampel makanan ni X, Y kita boleh kajilah sebenarnya ya. Okey, jadi dia tengok kat sini X nilai kalorinya 8.27. Okey. Sementara Y nilai kalorinya 10.6. Ini ada pengiraannya lah sebenarnya ya. Okey, jadi tapi dekat sini kita nak tengok apakah yang dimanipulasi. Dekat sini dari yang ini ya. Okey, yang kita manipulasi dekat sini ialah cuba tengok. Apa yang kita ubah-ubah dekat sini? Jenis makanan lah. Sampel makanan. Ya, sampel makanan. Ni kita boleh cari ataupun kita boleh salin bulat-bulat dari yang jadual 1. Sebenarnya kita tengok eksperimen lah. Kalau ada yang kita boleh salin terus, kita salin. Tapi ada juga sikit lah eksperimen yang kita kena fikir juga. Ya. Jadi yang ini kita salin je. Boleh. Ya, jadual ni kita nampak, ni sampel makanan kan. Yang kita ubah-ubah tu. So salin je sampel makanan. Okey, yang kedua yang bergerak balas. Apakah yang bergerak balas di sini? Apa yang bergerak balas? Nilai kalori. Ya, nilai kalori ya, nilai kalori makanan. Sampel makanan boleh. Nilai kalori sampel makanan. Boleh. Okey. Seterusnya yang dimalarkan. Apakah yang sama dekat sini? Yang sama. Tapi mungkin awak belum buat eksperimen ni jadi awak mungkin tak nampak sangat kan. Okey, sebenarnya jisim tu jisim sampel makanan tu lah yang kita kena samakan ya. Okey, jisim sampel makanan. Tak apa, nanti bila awak dah buat eksperimen ni, insya-Allah boleh nampak ya. Ataupun isi padu. Isi padu air suling. Sebenarnya mesti sama. Dalam kes inilah. Air suling tu mesti sama supaya sebab kita nak tengok kita gunakan ni kan contoh kacang tanah kan. Kita nak bakar dia. Kita bakar dia. Lepas tu dia menaikkan suhu termometer ni. Macam tu. Jadi berapa yang dinaikkan. Lepas tu ada dia punya ni lah formula, rumus. Situ yang kita dapat nilai kalori tu ya. Okey, jadi dekat sini yang kita sama, kita malarkan ialah isi padu air suling mesti sama. Jangan lain-lain ya. Sebab ni je sampel makanan je yang kita lain-lain.
Okey. Jadi okey. Yang ke-20 lah, yang last sekali. Last sekali ya. Di mana ini bab 2 yang menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji keperluan nutrien bagi pertumbuhan pokok sihat. Nak tahu apakah keperluan nutriennya. Dia macam kita juga ya, dia perlukan apa, orang kata vitamin kan, nak jadi lebih sihat, subur. Sama juga macam manusia. So dia perlukan nutrien juga ya. Jadi dekat sini kita lihat ada tabung uji M dengan N di mana jenis larutan kultur dan ini pemerhatian dia. Larutan kultur yang lengkap dengan nutrien. Okey, nutrien dia lah kalsium, magnesium, fosforus, itu kan. Okey, dia lengkap. Tapi yang ini dia tak lengkap. Ini kita tanpa nutrien. Nitrogen, tanpa nitrogen. Ya, yang ni N. Jadi bila kita tengok, okey, yang M ni pertumbuhannya baik, daunnya besar dan daunnya hijau. Dah lah besar hijau pula Okey, subur lah ya. Sementara yang tak ada nitrogen ni, dia pertumbuhannya terbantut. Maksudnya dia kecil je kecil dan daunnya kuning. Tak subur lah tu ya. Dah macam tak sihat juga pun ada ya. Sakit lah ya. Kuning kan daunnya. So yang kita manipulasi dekat sini ialah okey, apakah yang kita manipulasi dekat sini? Ini kita Kehadiran nitrogen. macam mana? Kehadiran nitrogen. Kehadiran, okey, kita katakan jenis larutan kultur. Kita ambil kat sini. Ya, jenis larutan kultur yang kita ubah-ubah kan? Maksudnya satu yang ada yang lengkap, satu yang tak ada nitrogen. Okey. Jadi kita kata jenis larutan kultur. Okey, yang bergerak balas. Apakah yang bergerak balas dekat sini? Ni jagung kita guna jagung. Jagung. Sawin, apakah yang kita yang bergerak balas dekat sini? Ini agak senang. Gerak balas. Gerak balas yang beza kan? Gerak balas yang beza kan? Bukan. Yang berbeza-beza tu manipulasi. Yang bergerak balas tu hasilnya. Kesuburan kesuburan lah. Kesuburan pokok Kesuburan, sebenarnya bukan kesuburan tapi pertumbuhan. Kan ayat tu sikit je dia betul, maksud betul tu, tapi kita kata pertumbuhan biji benih. Yelah sama ada disubur atau tidak kan. Betul lah tu ya. Tapi ayat yang tepat sekali ialah pertumbuhan benih jagung. Sebab kita lihat kan, kita nampak yang kita ubah-ubah tu manipulasi. Yang ini yang bergerak balas ni, apakah pemerhatian dia? Selepas kita buat eksperimen ni, dia punya pemerhatian. Itulah yang bergerak balas sebenarnya. Okey, jadi pertumbuhan. Nampak tak? Kata kunci kat sini ialah pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan baik, pertumbuhan terbantut. Itulah. Okey, kita highlight sikit. Okey, seterusnya last sekali. Yang dimalarkan. Apakah yang sama dekat sini? Yang rasa-rasa awak lah. Yang mesti kita samakan dekat sini. Ya, pengedaraan. Jenis pokok. Pokok? Jenis pokok. Jenis pokok, okey boleh. Mestilah sama kan anak pokoknya kan. Nanti jangan awak guna satu anak pokok lain, anak pokok lain. Nanti tak nampak sangat kan. Okey boleh. Diterima.
Jenis pokok. Ada lagi tak? Rasa-rasa. Jenis pokok. Okey, boleh. Tempoh masa. Mana? Tempoh masa. Contoh. Tempoh Oh, masa. tempoh masa. Boleh juga. Betul-betul. Tempoh masa mestilah sama. Contoh awak kata 3 hari. 3 hari. Jangan ada seminggu, ada 3 hari kan. Tak tepat dah. Okey, dan satu lagi cikgu tambah. Iaitu isi padu. Ini mungkin awak rasa macam awak tak terfikir sangat ya. Isi padu, larutan, kultu. Larutan kultu. Isi padu dia bukannya kandungan dia. Kandungannya satu lengkap, satu tanpa nitrogen. Tetapi isi padunya mesti sama. Ya? Cuma kandungannya saja yang berbeza. Isi padunya sama ya. Jadi oleh itu dah selesai 20 ni. Okey. Oleh itu kita selesailah juga pelajaran kita pada hari ini. Dia masuk ya. Okey. Tetapi cikgu kita nak teruskan ke? Ada 6 orang. Rasa-rasanya nak teruskan tak? Kita ada sampai 9.30. Sikit lagi. Tak apa. Cikgu tunjukkan awak sedikit ya. Sekejap. Cikgu ambil kehadiran. Kenapa sikit sangat? Dah mentang lah. Bukan cikgu BM yang ajar. Ya. Entah. Selalu BM Entah berbelah-belah. lah. Entah. Tidur lagi ya. Entah. Kalau jangan kita, tapi cikgu pujilah yang masuk ni. Memang awak seorang yang sebenarnya kalau kita nak berjaya, kita kena berkorban ya. Kita kena berkorban untuk berjaya. Bukan mudah untuk berjaya. Bukan mudah nak jadi contoh nak jadi cikgu sekalipun bukan mudah. Dia mesti melalui step-step dia. Kalau tak boleh nak jadi cikgu. Betul tak? Mesti kena belajar, berkorban baru boleh. Kalau tak boleh. Ya. Kalau awak nak jadi apa? Mesti kena ada pengorbanan di sebaliknya. Bukan kita ikut hati kita atau nafsu kita. Nafsu kita nak tidur je, kan? Ataupun kita rasa macam tak nak berkorban, nak main game je. Betul tak? Kita pun nak, contoh boleh, bukan cikgu marah main game. Tapi kena ada orang kata had dia. Kena ada macam, yelah masa awak tak ada apa-apa awak main. Tapi bukanlah berlebih-lebih. Sampai tak masuk kelas kan. Itu dah menyebabkan awak keburukan lah. Memberi keburukan lah. Itu satu yang tak bagus lah sebenarnya. Okey. Okey. Cikgu sebenarnya nak bagi awak link. Boleh lagi 4 orang ni. Cikgu nak ulang kaji tentang ujian. Ataupun cikgu bagi awak ujian, awak jawab. Ya? Kisah boleh. Boleh awak jawab di ni lepas ini. Lepas ni kejap lagi cikgu bagi awak satu link ujian pra. Jadi awak jawab ya. Okey, nanti cikgu tengok Google Form tu. Jawapan awak. Okey, jadi oleh itu cikgu ucapkan ribuan terima kasih pada yang sudi hadir pada hari ini. Ya. Cikgu memang tahu siapa yang berdisiplin, disiplinnya tinggi dan mereka ni lah yang akan berjaya. Dan awak-awak ni lah yang akan berjaya. Cikgu yakin awak yang 6 orang yang berdisiplin ni insya-Allah akan berjaya. Jangan putus asa ya.
Kawan tak pergi, tak apa. Awak ada pendirian awak. Boleh kawan. Kawan tapi bab-bab macam ni itu awak ada prinsip sendiri. Ya, macam maruah lah. Maruah kan, kita jaga maruah kita kan dengan penuh orang kata apa, menjaga kemuliaan diri. Itu sama juga disiplin. Kita tak payah ikut orang. Tak nak, kawan kita tak nak masuk, kita jangan ikut. Kita adalah kita. Ya. Jadi inilah yang akan berjaya. Okey, jadi cikgu doakan awak berjaya nanti jawab ujian dengan jayanya. Ya, cikgu tampak pun macam ngeri jugalah ujian tu ya. Jadi cikgu bagi perah ujian. Okey. Cikgu letak dekat group tadi ya. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya. Sama-sama. Bye. Bye, cikgu. Ya, bye. Bye. Sama-sama. Bye.